Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Telah lama kita tak berjumpa Saya Puan Nosia Juahir selaku PKM SMK Manjalara mengucapkan selamat menjalani hidup PKPD yang berada di rumah. Selamat menjalani kehidupan luar biasa kita Jadi cikgu di sini ingin memberi satu kata-kata semangat motivasi kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM Jadi ini ada beberapa yang cikgu nak katakan kepada anda semua, bahawa peperiksaan bukanlah musuh yang kita mesti geruni, sebaliknya ialah sebuah harapan yang mesti kita tempuhi dengan tabah dan kuat semangat. Kita tak tahu sama ada kita akan berjaya atau gagal. Mengapa mesti kita takut menghadapinya? Jadi peperiksaan SPM ini adalah merupakan cabaran kita Jadi jika bekalan yang cukup, maka redah dan tempuhlah dengan yakin. Kita tak tahu keupayaan kita jika kita tidak melakukan sehabis baik. Kita tahu ramai rakan kita berjuang di dewan nanti di rumah, berjuang di rumah dalam keadaan kita berjuang dengan diri kita sendiri. Yang mana nak bangun pagi malas, nak buka jumpa menjalani PDPR pun malas, semua dalam keadaan malas. Jadi yang pertama motivasi yang perlu kita buat ialah kita bangun pagi. Kalau orang Islam, dia bangun pagi tu dia solat subuh dengan mandi dengan berhias sedikit, dengan bersolek. Kalau perempuan, kalau lelaki pakai minyak rambut dan sebagainya. Itu adalah satu motivasi kita pagi kita supaya kita hari di pagi Isnin ini lebih bermotivasi. Jadi untuk peperiksaan SPM anak-anak semua janganlah rasa cemas Jadi kalau kamu cemas, ibu bapa, guru-guru lagi lah cemas Jadi diharapkan anda semua tabah melakukan PDPR, membuat rujukan dengan kata-kata cikgu yang guru-guru tingkatan 5 yang jaga kamu kalau BM ikuti program-program yang dijalankan oleh bahasa Melayu, sejarah Jadi itu yang perlu kita lakukan. Bayangkanlah kejayaan yang kita nak tempuh itu bukanlah satu kegagalan Jangan streskan keadaan laluilah proses PDPR kita, proses perjalanan kita nak menduduki peperiksaan SPM ini sebagai sesuatu yang cabaran bagi kamu Saya tahu budak pelajar murid-murid 2021 amat memang lebih dahsyat ujiannya berbanding dengan tahun 2020 pelajar SPM 2020, kerana pada tahun 2021 kamu hanya bersemuka dengan cikgu pada tahun 2021 hanya seminggu ataupun 2 minggu saja. Jadi itu membuatkan kamu hilang motivasi, hilang pedoman, hilang sesuatu yang kamu rasa cintai seperti rakan-rakan yang memberi semangat, guru-guru yang memberi semangat. Jadi kamu kehilangan tersebut. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kamu gagal untuk kamu gagal dan meraih kegagalan dahulu Jadi untuk kejayaan ini berbagai-bagai cara. Jadi pendidikan merupakan satu peluang anda satu peluang kamu semua untuk keluar daripada kemiskinan. Semua orang mengalami untuk yang mereka yang berjaya sendiri pun kekayaan daripada ibu bapa ni tidak boleh kita maksudnya kita tidak boleh kita ambil secara kita tak ada ilmu. Jadi dengan adanya kita lulus APM, kita lulus cemerlang dengan SPM, jadi kita akan dapat membuka ruang untuk diri kita untuk kejayaan. Jadi selama kita dalam sistem pendidikan di Malaysia ini merupakan SPM merupakan satu langkah untuk remaja-remaja kita keluar daripada alam persekolahan, menghadapi cabaran kat luar sana dengan kerja yang lebih baik dengan pembukaan kerja yang lebih baik. Kalau kita lihat hari ini mereka-mereka yang dapat 9A, dapat 8A dan lulus dalam peperiksaan, mereka cepat-cepat akan
diambil untuk diberikan beasiswa, untuk diberi satu benda yang oleh orang-orang yang memang menampak generasi ini sebagai pemimpin masa depan. Jadi cikgu juga melihat beberapa orang pelajar telah ditawarkan kat Universiti Taiwan. Contohnya baru-baru ini seorang murid telah datang pada cikgu untuk ambil sijil kerana dia dapat kredit 5 kredit yang baik, dan beliau ditawarkan untuk belajar di Universiti Taiwan. Jadi itu adalah salah satunya. Jadi untuk SPM ini saya nakkan kamu semua cuba sedaya upaya untuk menggarap kejayaan. Laluilah pengalaman kita PDPR ini menjadi satu rangsangan kepada kamu supaya kamu lebih berjaya. Okey, seterusnya baru-baru ini juga cikgu dapat laluan hijau untuk pergi ke universiti-universiti tanpa lagi memohon kat UPU. Ada juga. Kemudian berbagai-bagai IPT yang nakkan kamu, asalkan kamu ada kredit di dalam SPM, itu lulus dalam SPM. Lulus SPM itu 2 mata pelajaran, itu sejarah dan BM. Lepas tu 5 kredit. 5 kredit tu dalam semua mata pelajaran yang awak kredit. Lepas tu kalau 9A, 10A, 8A, lagilah kamu akan ditawarkan dengan kursus-kursus yang kamu nak. Contohnya apa? Kursus farmasi, kedoktoran, accountants, semuanya dia orang akan disponsor. Jadi berlumba-lumbalah untuk itu. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai sifat yang ingin berlumba untuk kejayaan kiri kanan yang tidak bersemangat, jadi pastikan yang kita sentiasa bersemangat, sentiasa kita menduduki PPR, tolong beritahu kepada cikgu masalah apa yang sebenarnya berlaku pada kamu. Jadi sekarang ni dekat dunia internet ni ada berbagai-bagai soalan seperti SPM, seperti SPM, soalan-soalan rujukan yang boleh kita menjawab secara online. Jadi kamu cubalah sedaya upaya untuk menggarap ataupun mengambil peluang ini untuk berjaya. Jadi orang-orang yang berjaya di dunia ini pada awalnya memang mempunyai satu harapan, mempunyai satu impian. Janganlah harapan dan impian kamu pada tahun 2019 yang lalu apabila kamu menempuh pandemik COVID-19 ini yang kamu terpaksa duduk di rumah, kamu hilangkannya. Cita-cita kamu itu teruskan, cita-cita kamu itu terus garapkan. Jadi benda ini bukannya kita tidak boleh, maksudnya kita tidak selesai masalah. Peperangan dunia kedua pun boleh selesai dan melahirkan jiwa-jiwa yang lebih baik, kan? Melahirkan kalau kita lihat sejarah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berwibawa. Jadi kamu semua dalam satu pandemik ataupun peperangan yang kita berperang dengan yang tidak nampak itu virus COVID-19 ini, saya mengharapkan kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang mempunyai jenama, yang boleh ke depan untuk merealisasikan negara kita menjadi negara maju. Jadi saya mengharapkan kamu sentiasa positif terhadap masa depan, sentiasa positif terhadap untuk menduduki SPM, untuk mendapatkan lulus dalam SPM, cemerlang dalam SPM, kredit dalam semua mata pelajaran. Jadi itulah yang perlu diikhtiarkan oleh diri kamu untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi saya mengharapkan anda semua sentiasa mempunyai sifat positif untuk terus berjaya. Jadi cikgu teruskan juga, kemiskinan orang berilmu, kemiskinan pada orang berilmu adalah kemiskinan yang kita boleh ikhtiarkan. Tapi kalau kemiskinan orang jahil adalah kemiskinan kesusahan. Kenapa kita berada dalam kelompok kesusahan? Kerana generasi kita sebelum ini tidak sedar betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya mengharapkan kamu, walaupun kamu berada di dalam satu daerah kepompong yang macam kemiskinan melanda ataupun dalam kedudukan yang di mana awak tidak selesa, jadi saya harapkan awak boleh keluar daripada kemiskinan itu dengan pendidikan.
pendidikan jelah satu salah satu tempat di mana dia boleh membuka peluang kamu untuk lebih berjaya, okey, selain daripada semangat yang sentiasa ada dalam diri kita. Jadi kita terpaksa menghadapi dengan sesuatu yang berbentuk yang tidak berjumpa dengan orang lain, menyebabkan motivasi kita kurang. Jadi kita berhentilah merungut, berhentilah mengutuk, dan kedua-duanya akan membuatkan kita stres. Tandanya kita adalah manusia yang kurang bersyukur. Buangkanlah rungutan, buangkanlah kutukan dalam minda kita. Jadi insya-Allah dengan rasa syukur kita boleh hidup, kita masih lagi boleh berinteraksi, kita boleh ada lagi telefon untuk kita belajar. Jadi jadikanlah ini satu yang menggarap awak punya minda supaya lebih cergas. Jadi sentiasalah minta kejayaan, sentiasalah minta doa supaya kita sentiasa bertenaga untuk duduk di PDPR, sentiasalah boleh bercakap dengan cikgu semasa PDPR, sentiasa bertanya pada cikgu. Jadi apabila kita berdoa dan minta kejayaan, dia bukanlah satu yang gagal. Dan kita perlu merobot kejayaan itu dengan doa, dengan usaha, dengan ikhtiar, dan akan pastikan doa kita akan terbangun. Doa itu adalah satu mindset. Doa itu adalah satu mindset untuk berjaya. Okey, seterusnya kegagalan adalah permulaan kejayaan sekiranya kita tidak putus asa. Okey. Jadi dalam grup-grup ada yang grup-grup yang tidak berjaya pada tingkatan 4 itu merupakan kegagalan. Kegagalan itu merupakan satu kejayaan yang bermula sekiranya kita tidak putus asa. Kerana sejarah membuktikan kegagalan adalah boleh merubah kejayaan. Kalau kita ingat dari segi saintis sendiri seorang yang sebelum kita adanya lampu ni, dia telah 1000 kali menjalani uji kaji dan kegagalan berlaku, tetapi dia tidak putus asa. Akhirnya dia menerangi dunia ini dengan lampu Kalimantan. Begitu juga dengan KFC, begitu juga dengan semua orang yang menempuh kejayaan itu mestilah berlaku dengan perit, dengan susah. Semua orang berlaku kemudian. Cikgu-cikgu sendiri, sebelum cikgu tua hari ini, sebelum cikgu menjadi cikgu hari ini, cikgu telah melalui yang zaman yang tidak cikgu lalui seperti kamu ini. Tetapi cikgu perlu meredah kesusahan itu, terpaksa berbasikal untuk pergi ke sekolah, tidak naik bas berjalan kaki petang malam untuk pergi ke tuition center. Jadi kamu tidak perlu, kamu hanya duduk di rumah, lepas tu membuka komputer, lepas tu membuat latihan sendiri, memberi semangat untuk mendapatkan semangat kepada diri kamu. Jadi perbezaan di situ. Jadi bukti yang jelas kejayaan itu ialah ketajaman akal fikiran seseorang untuk menyatakan dia mahu buat. Lepas tu jangan mengukur kebiasaan seorang itu sekiranya dia mempunyai sifat yang malas, yang tingkah lakunya yang tidak kepada positif. Jadi orang yang cekal, yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi, tidak pernah terancam dengan perkataan, dengan sesuatu, dia perlu menumpukan semangat perhatian untuk mencapai matlamat. Jadi matlamat kita jelas, iaitu kita perlu menduduki SPM dengan kejayaan. Kita perlu meraih kejayaan itu 9A, 10A, 8A, 6A, 7A. Jadi kita fokuskan apakah mata pelajaran yang kita nak garap, sehinggalah kepada kredit 5 kredit, dan juga lulus dalam SPM 2 mata pelajaran tersebut, iaitu BM dan sejarah. Jadi kita kena jelas apa yang kita nak buat. Jadi untuk cikgu akhiri ini, maka cikgu ucapkan kepada kamu selamat, selamat untuk berusaha lagi, selamat untuk mencapai kejayaan. Jadi dudukilah PDPR dengan baik, buatlah latihan yang secukupnya,
dan sentiasalah bercakap dengan cikgu ya, walaupun kamu di rumah, cikgu di rumah juga, maka berinteraksilah dengan cikgu. Sama-samalah kita hidupkan PDPR itu menjadi satu suasana seperti di kelas. Itu saja pesan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye. Thank you.